Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inilah jalananku, menyeru manusia kepada Allah dengan dalil penglihatan mata hati yang sangat jelas. Aku dan para pengikutku maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Bukanlah kami di kalangan orang yang menyengutukan Allah, orang yang mensyirikkan Allah. Sadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih kepada sudah tak tahu nama tadi. Nama ke apa Ustaz ni? Imam Ustaz Rusli, Ustaz Zul Rusli. Terima kasih kepada pengurusi imam kita lah, Ustaz Zul, sebagai pembuka bicara kita pada malam ni. Pengurusi masjid, JK masjid, para imam, para bilal, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Mudah-mudahan pada malam ni kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk yang diberi oleh imam sendiri katanya, imam besar, amalan syirik dalam masyarakat moden. Jadi sebelum daripada kita nak tahu amalan orang moden ini syirik ke tak syirik, sebelum tu kita nak tahu dulu syirik tu berapa. Karena kaedahnya al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Nak hukum di atas sesuatu perkara tu mesti kena gambaran sesuatu tu jelas. Kalau tidak jelas, jadi kubai orang Kelantan panggil mengarut kosong. Benda tak syirik pun kita tuduh syirik. Ini pun bahaya. Karena Nabi SAW sabda, la yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bisyirki illa irtaddat alaih. Tidaklah mana-mana orang yang menuduh saudara se-Islam dia dengan kufur dan syirik, kalau tidak benar tuduhan tersebut, maka kembali balik tuduhan tersebut kepada diri dia. Ini bahaya dah. Maka sebab tu, sebelum daripada kita nak kata ini amalan syirik, ini amalan syirik, ini kerja syirik, syirik sendiri itu gapo dia? Karena Nabi SAW maklum, kitanya Nabi datang dengan membawa tauhid. An-Nabiyyu ja'a bit-tauhid. Nabi datang dengan membawa tauhid. Karena manusia ni ada dua jenis kepala otak pemikiran dia. Pertamanya jenis kata Tuhan tak ada tu. Tak ada sang pencipta. Dia panggil mulhid. Fuq ilhad, fuq mulhidun. Atau bahasa kita panggil sekarang ni etis. Orang tak percaya Tuhan ni ada. Itu dipanggil mulhid. Ada satu manusia kelompoknya dia kata Tuhan ni ada, tapi banyak. Banyak tu tak saya kira lah, jutone pun ada, jutone lah Tuhan dia. Banyak sungguh. Itu dipanggil fuq musyrikun. Maka Nabi ni mari dengar. Tuhan bukan tak ada, ada. Ada tu pula bukan banyak, so tak ada lola. Tu Kelantan panggil kita ni. So tak ada lola, mana? Satu tak berbilang, itu maknanya. So tak ada lola. Kita Kelantan panggil kecek di Melaka. Kena tafsir balik, takut tak faham. So tak ada lola. Mana? So tak berbilang. Maka orang yang berpegang dengan la ilaha illallah
dipanggil muwahhidun, orang yang mengesakan Allah. Nah, orang yang mengesakan Tuhan. Karena Tuhan yang sebenar ni tak ada melainkan Allah satu-satu saja Tuhan yang sebenar. Maka sebab tu kita orang mukmin bila sebut Allah kena ke Tuhan yang sebenar, bila sebut Tuhan kena ke Allah tu lah juga ya. Tak macam orang Kristian. Orang Kristian kalau sebut Allah, tak kena ke Tuhan yang sebenar lagi tu. Sebab Tuhan dia tu boleh cabut sifat gugur ke bumi jadi Isa. Boleh bini beranak tu bi Isa contoh. Nah, maka tak kena ke Tuhan sebenar lagi walau dia sebut Allah juga. Tak kena kepada diri Tuhan yang sebenar. Al-ma'budu bihaq, tak kena ke yang disembah dengan tepat, tak kena. Walaupun dia sebut Allah. Atau dia sebut Tuhan. Hak dalam kepala otak dia tu, Tuhan tu, nah, ialah hak dia buat sendiri contoh. Maka tu semua Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Nah. Bukan Tuhan. Duit palsu bukan duit. Betul tak? Kita guna duit palsu pergi beli. Kayak kata duit palsu ni bah. Duit palsu pun duit ya. Duit palsu tak boleh guna ni. Tak apalah duit juga ambil Abahmu. Nak sini nyata apa kau cashier situ dah ada sini. Duit palsu bukan duit. Tuhan palsu bukan tu Tuhan. Maka apabila kita orang mukmin ni sebut Tuhan, kena ke Allah dah. Tak payah fikir dah. Ini ada juga hak jenis berasa warak tak tepat. Kalau ustaz sebut Tuhan, Tuhan kata ustaz, jangan sebut Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni ke banyak. Tuhan ni banyak. Musyrik dah tu. Dah Tuhan banyak. Tuhan ni ada berapa? So, kita tak ada Allah tadi. Berapa banyak pulanya? Dia kata Tuhan ke banyak. Sebutlah Allah. Tuhan banyak tu lah kafir. Nah? Maka sebab tu bila kita sebut Tuhan, kena ke Allah tu. Tak suruh fikir lah. Allah mujurnya Tuhan. Betul dah tu. Siapa hak cakap tu? Nama dia Zaid, Somad, Khalid, Abdullah. Mukmin orang Islam. Tentu dah dia sebut Tuhan tu, kena ke Allah tu lah. Sebut Allah, kena ke Tuhan hak sebenar tu lah. Tak suruh fikir lah. Jadi kadang-kadang orang ni nak tunjuk warak dia ni. Jangan sebutlah Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni kan banyak. Kafir siapa iktikad Tuhan banyak. Tuhan sok tak ada lala. Payah kata hak duduk di batu keh tu. Nah, dia mau panggil Tuhan. Hak di Kelantan tu, hak tidur tak bangun-bangun. Hak bangun tak duduk-duduk. Hak duduk tak tidur-tidur. Dia mau panggil Tuhan juga. Siapa hak panggil Tuhan tu? Zaid ke? Khalid ke? Zainab ke? Bukan. Ceng long leng, teng long long, ananda karupan. Pas nak jadi seperti tu juga ke bukan? Dok tak sih. Tak sih jangan panggil Tuhan. Bukan Tuhan tu. Nah, tu batu makhluk. Tu pentingnya kalau kita benar-benar nak jadi orang muwahhid, orang yang mengesakan Tuhan, kena mengaji ilmu tauhid. Nah, dah kena mengaji ilmu akidah. Nah, dalam banyak-banyak perkara hak kita nak akidah, mana nak simpul akidah daripada aqdun, mananya aqaidul iman, tambatan atau simpulan bagi kepercayaan yang paling besar kali ialah mengiktiqad, menyimpul dalam hati kita tentang bersangatan esa Allah Ta'ala. Itu sebab tu kita duk mengaji sifat 20 tu kan, dia sebut wahdaniyah. Dia tak sebut ahad. Dia tak sebut wahid. Dia tak sebut wahdah. Pada hasa belaka tu kalau terjemuh Melayu kita ni. Nah, ahad satu. Wahid satu juga. Wahdah satu. Dia tak mengaji weh. Sifat yang keempat wahdah, wahid, ahad dah. Wahdaniyah. Apa tu? Ada tak li takkidil mubalaghah dengan makna bersangatan satu Allah Ta'ala. Bersangatan esa Allah Ta'ala. Bahkan kalau baru tua-tua kita, dia jarang nak terjemuh wahdaniyah tu satu. Sebab apa? Sebab satu tu terdahulu ada kemudian. Ada mendahului, ada yang mengkemudiakan dia. Mana? Sebelum satu, sifir. Dia panggil kosong. Lepas satu, 2, 3, 4, 5. Ada. Tapi kalau esa, tak ada.
Tak ada orang bila esa, dua, tiga, tak ada gitu. Tu gagak benar. Esa tunggal. Itu. Jadi Tuhan bersangatan tunggal, bersangatan esa. Jadi kalau orang mengaji betul-betul sifat 20, insya-Allah dia orang muwahhid. Dia orang mengesakan Allah Taala. Dan tak boleh kita nak tuduh dia ni musyrik. Tak boleh. Bahkan kadang-kadang orang ni dia tukar lagi. Hok duk mengajar ni pun ada. Dia tukar antara syirik khafi dengan syirik jali. Syirkul akbar dengan syirkul asghar. Dia boleh tukar. Syirik kalau dengan secara ijma', nampak ni kita baca sikit kita ni. Dengan secara tafsil ada 6. Secara ijma' ada 2. Syirik. Mana? Syirik jali satu. Jali ni makna terang-terangan, bukan jali bunga tanjung dikir barak tu, bukan. Syirik jali mana? Syirik dengan terang-terangan. Dipanggil juga syirkul akbar, syirik yang sangat besar. Syirik ni perbahasannya dalam ilmu akidah. Hak inilah syirik hak Allah Taala kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mahu ampun sekali-kali dosa orang yang mensyirikkan dia. Tapi Allah siap untuk mengampuni dosa selain daripada syirik. Syirik ni. Satu lagi dipanggil syirik khafi. Syirik halus. Syirik asghar, syirik yang tersangat kecil. Kecil tu kan apa? Tak sedar. Hak ni bukan perbahasan dalam ilmu akidah. Dia dalam perbahasan ilmu tasawuf. Dia bukan lawan bagi kufur. Dia bukan lawan bagi iman. Tapi dia lawan bagi ikhlas. Adapun syirik jali tadi, dia lawan bagi iman. Dia lazim dengan kufur. Lazim dengan kufur. Kalau kita ambil di atas pendapat ulama yang mengiktibarkan syirik khafi dengan syirik jali, kufur dengan syirik dia ada umum khusus dia. Mana? Kufur terlebih khusus daripada syirik. Al-kufru akhassu minasyirki. Itu. Kalau iktibar syirik khafi, syirik jali tadi. Faham kau tak ni? Kufur tu lebih khusus daripada syirik. Sebab apa? Sebab syirik ada akbar, ada asghar, ada jali, ada khafi. Tapi kalau kita iktibarkan apa? Iktibar lawan bagi keimanan, iktibar lawan bagi keesaan, maka al-kufru a'ammu minasyirki. Kufur tu lebih umum daripada syirik. Sebab apa? Sebab orang mulhid kufur juga, betul tak? Tapi dia bukan musyrik, dia mulhid. Apa? Tak ada Tuhan tu, etis. Kita ni semula jadi begitu saja. Kufur tak? Kufur, tapi musyrik dia. Bukan musyrik, dia mulhid. Tapi kufur tapi. Jadi tiap-tiap kufur belum tentu musyrik. Sebab apa? Sebab ada mulhid. Tapi tiap-tiap musyrik dengan makna syirkul akbar, tentu kufur. Tentu kafir. Itu dah. Baik. Syirik sore ni, syirik asghar atau syirik khafi ni hak lawan bagi ikhlas. Mana? Hak Tuhan kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka itu manusia hamba ni, jin manusia, ibadat melainkan supaya ikhlas. Ikhlas pertama, ikhlas mukhlisin. Ikhlas mana dia usaha untuk hati dia tu beribadat kerana Allah atau kerana balasan baik daripada Allah, pahala daripada Allah, syurga daripada Allah. Itu tengok pula martabat keikhlasan. Maka yang melawani bagi ikhlas ni dipanggil syirik khafi. Mana? Riya, ujub, sum'ah, takabbur. Ini syirik khafi. Ada orang mengajar dia kata, tuan-tuan, kalau kita sedekah, kita nak bagi orang kata kita dermawan, syirik tuan-tuan. Syirik tu tak apung dosa. Tukar dah tu. Bertukar tu. Ada. Kan orang lain ni kan mudah jadi ustaz kan lah ni.
Tak tahu mengaji di mana, tiba-tiba jadi ustaz. Sedap cakap saya, ustaz lalu lah. Fahmula. Nah, litai pukang, lintang pukang. Nah, terbalik kuah habis. Padahalnya syirik itu masuk dalam janji keampunan daripada Allah. Kalau dia tobat, Tuhan apa? Atau dia tak sempat tobat, tapi kalau Tuhan nak apa, boleh, tak ada masalah. Kalau Tuhan tak apa, masuk neraka dulu, kena bakar. Sebab riak dia, sebab ujub dia, sebab takabur dia. Ni. Hak ni nak tahu, nak belajar, nak reti, kemudian kita nak mujahadah, lawan orang panggil mari riak, mari ujub dalam ilmu tasawuf. Sebab tu ilmu tasawuf pun ilmu fardu ain juga. Jangan kata ilmu tasawuf tinggi. Hak tinggi itu hak ilmu maqamat, ahwal, hak tu hak tinggi. Tapi hak mazmumah, mahmudah, takhalli mazmumah, buang sifat-sifat mazmumah, mana lawan. Buang itu mana lawan. Nak buang terus tu susah kita. Nah, ya akan mari, tapi kita kena lawan. Kena lawan. Contoh kita kata riak ni wa amal untuk orang tengok. Nabi kata al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riak batal habis segala pahala. Jadi kita pun takut nak mari Masjid Al-Azim ni. Takut semaya ke? Sudah riak adalah. Start kereta balik rumah, maya di rumah juga. Gitu. Tarkul a'mal li ajli riya syirkun. Pula dah. Ataupun tarkul a'mal li ajli riya riyaul akbar. Tinggal amal ibadat kerana takut kau riak besar lagi. Pula. Lagu mana nak buat? Terkepit lah kita sudah. Tinggal amal riak besar lagi. Beramal orang tengok. Kalau kita kena beramal bukan kerana orang. Tinggal amal pun bukan kerana orang. Gitu. Ni kena mengajar dalam ilmu tasawuf. Semolek-molek kita ambo tengok kat tak adalah kitab Minhajul Abidin terbaik. Dia cerita satu persatu. Imam Ghazali ni masya-Allah. Sebelum nak wafat tu dia tinggal satu kitab terakhir sebelum dia wafat. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Molek sungguh. Dia cerita habis khatir nafsaniyah, khatir syaitaniyah, lintasan hati yang dibangsa pada nafsu bagaimana nak cam dia. Bahkan nafsu tu tipu daya lebih dahsyat daripada syaitan. Lebih dahsyat. Kita ingat kalau kita nak ikhlas tak mari masjid. Semaya di rumah. Takut orang tengok. Semaya di rumah pun bini tengok. Sudah tak ikhlas. Takut riak ke isteri, riak ke anak. Masuk dalam almari. Mangga kat luar. Allahu akbar. Semaya dalam almari dia gelak lemak, gelak guguk dalam hati kata, ya Allah, nafsu. Kata, mu buat lagu ni kerana nak ikhlas kepada Allah. Mu doalah kepada Allah. Mudah-mudahan bila mu mati, Allah Ta'ala bagi tahu kepada orang kampung bahawasanya mu semaya dalam almari koci mangga kat luar ni kerana nak ikhlas ibadatmu pada Allah. Dia pun, ya Allah, aku nak ikhlas ni ya Allah. Kena tipu juga ke syaitan. Rupa-rupa nak syuhrah, nak sahur. Bila lepas mati biar Tuhan royak habis kau orang kampung kata dia ni orang ikhlas semaya dalam almari. Sebab tu tak mari masjid tu. Aduh. Jangan tipu daya nafsu, jangan. Maka hak ni bicaranya dalam ilmu tasawuf. Bukan dalam perbahasan ilmu akidah. Adapun perbahasan dalam ilmu akidah ialah syirik jali tadi. Syirik akbar, syirik yang besar. Maka syirik inilah hak kita wajib kena jauhi kerana apa? Kalau mati dalam hal keadaan hati kita tu syirik ni, kekal dalam api neraka. Kekal. Walaupun di tanah di perkuburan Islam. Mayat kita menghadap kiblat orang hatta masuk dalam liang lahat. Tapi bila tutup terbalik membelakangi kiblat. Tak boleh jawab soalan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka. Tak boleh jawab. Akhirat esok kekal dalam api neraka. Ni hak bahaya ni. Sangat-sangat bahaya. Sebab tu ayat yang membaca tadi
Allah Ta'ala suruh Nabi kata, "Qul," kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili." Inilah jalan. Jalan apa jalan Nabi ni? Ad'u ilallahi ala basirati. Menyeru manusia tu kenal Allah Ta'ala di atas dalil yang sangat jelas. Sebab tu kita mengaji ilmu tauhid tu kan. Tiap-tiap daripada perbahasan sifat pasti ulama iringkan dalil. Nampak tak? Allah mesti ada. Tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya apa? Makhluk ini. Ada makhluk ini. Itu. Mesti kena ada dalil. Ala basirati. Orang lain ni yang marah mengaji sifat 20 kan? Yang kata apa mengaji Allah wujud, artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada Allah. Saat ni ada. Lawan-lawan tak ada pula dah Allah. Oh, ada orang buat menganjing gitu. Astagfirullahalazim. Nah, sama ada dia tak tahu, jahil betul-betul, atau dia tahu tapi dia pura-pura tak tahu. Sengaja nak menghina-hina cara ulama dulu susung pengajian ilmu akidah. Semua tu wala ana akhira ummata awwalaha halla bihal balak lako tu dah. Melaknat-laknat, melekeh-lekeh, menghina-hina orang Qadian, orang Kamadian terhadap orang-orang dulu, itu penyebab kepada Allah halalkan bala turun. Awak menganjing itu? Padahal lawas itu bukan makna gocoh, bukan makna tomoy, bukan makna sparring, bukan makna tu. Lawas ini terjemuh daripada Arabnya did, dia panggil. Nah, wadidduha, dan di bagi ada itu tiada. Di ni apa? Lawan, bahasa kita lawan. Tapi bukan lawan mana gocoh ini, bukan. Bukan lembu, badi tanduk lembu gitu nak berbuah, bukan gitu, bukan lawan tu. Dia dok bahas lawan ni sparring semua. Bukan lawan mana tu. Lawan di situ dengan makna tidak boleh beripung sekali. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan tak boleh beripung sekali. Nah, orang masuk parking 4 OKU. Kita berkata, awak OKU kah? Saya OKU. Apa awak? Saya nampak molek ni belakang, tangan kaki ada. Saya tak ada sifat pendengar. Oh, tak ada sifat pendengar. Lah, pekak lah. Tak pekak. Kok mana? Dia tak ada sifat pendengar, tentu pekak. Gitu Tadi kata tak ada sifat pendengar. Awak pekak lah. Saya tak pekak. Cuma tak ada sifat pendengar. Tak ada sifat pendengar itu pekak lah. Kalau tak pekak, ada sifat pendengar. Nah, kalau ada sifat pendengar, tak pekak. Kalau pekak, tak ada sifat pendengar, boleh beripung ke? Pekak dengan pendengaran, tak boleh beripung dua tu. Dua perkara berlawan. Itu mana gitu. Bila kita ikut Allah bersifat dengan pendengaran sama, pekak tentu tidak. Gitu lah. Tu cara mengajinya. Ada juga orang menganjing. Tak apa mengaji sifat 20. Falsafah belakang ni. Falsafah. Nah, enggak lama orang kita tu terpengaruh. Iya juga falsafah ni. Falsafah mari di mana? Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Bithalathatin kafara al-falasifatul idah idh ankaruha wahyal musbatah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara, ulama sifat 20 ni mengkafirkan kelompok falsafah. Kelek tu. Tiba-tiba ngaji sifat 20, ngaji falsafah. Pening. Maknanya ulama sifat 20 mengkafirkan diri sendiri gitu. Dah sifat 20 falsafah. Jangan tu ngaruk belaka tu ni. Ngaruk belaka tu. Sebenarnya ilmu akidah yang disusun oleh ulama kita diambil daripada uslub Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua Quran dengan hadis belaka. Atau Nabi ngajar ada sifat 20. Loh, awak berat soalan lagu tu. Tak patut tanya tu. Quran yang lengkap dalam almari belaka tu ada tak sama Nabi? Nabi ajar ada Quran gitu? Tak ada ke? Zaman Nabi ni Quran tidak ditulis dengan lengkap. Kalau ditulis pun tidak lengkap. Yang tidak lengkap ditulis, tidak ada titik, tidak ada bagi. Nak baca macam mana? Alhamdulillah boleh, al-jam
Zulillah. Boleh belaka tu. Rattil alamin. Rattil alamin. Nah. Ghalamin. Ngalami pun boleh. Nah. Nak baca macam mana? Siapa yang meletak titik? Siapa meletak baris? Bukan Nabi. Yang meletak baris Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Bukan Nabi. Ulama. Yang meletak titik Imam Ahmad Al-Farahidi. Bukan Nabi. Ulama. Jadi kalau nak original Nabi, jangan baca Quran mishaf lengkap gitu. Nah, hafal sendiri. Nah, baca pun hak tak lengkap, hak tak ada titik, tak ada baris. Baru betul original. Nah, macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruk orang cakap lagu tu. Nah. Saya buka sikit, mungkin saya tak pandai ceramah ni. Kalau saya ceramah ni takut 3 jam 4 jam tak sudah. Tak selesai. Tu saya bimbang. Saya sebenarnya takut patching dah ceramah-ceramah ni. Sebab apa? Letih dah lah ni. Bila saya ceramah, saya tak tahu nak sudah lagu mana. Nak menutup lagu mana. 3 jam pun ada. Di Johor dulu, masa tu baru lepas biu. Semangat lagi lah, segar lagi nak ni. Lagi masa tu. Lewat setengah jam siapa di Johor, mana apa tempat tak ingat nama. Tempat tu ramai orang Kelantan. Ia dekatlah ke Pantai Timur dah, di Johor. Langsung dalam hutan gelap lemak. Dia buat ceramah perdana penuh orang. Dia buat di luar perkarangan masjid. Jadi saya tu sampai lewat setengah jam lewat. Jadi pengurusi masjid majlis pun kata kita denda ustaz sebab sampai lewat kita minta dia ceramah 3 jam. Kita kata beres 3 jam biasa. 4 jam nak lagi. Gong 2 jam setengah. 2 jam setengah saya tak berhenti cakap. Ya cakap. Dalam kali pengurusi pemari atas surat. Ustaz, boleh berhenti dah 5 minit lagi. Nah, nasi sejuk dah itu. Loh, baru 2 jam setengah. Kata 3 jam ni. Gurau je kata, jangan. Kita bak cakap ni sedap benar lah. Yuya muka kita. Sebab tu kita pun pecing dah tak dah ceramah-ceramah. Nah, kalau baca kitab sedap sikit, ada tempat berik dia. Tapi tak apalah. Moga abai kepada kekanda Abai Azri. Jemput ambo pemari jugalah, tak ada hal lah. Baik. Ambo petik dalam kitab Al-Muqaddimat As-Sanusiyah. Nah, Muqaddimat As-Sanusiyah. Nah, ya Imam Sanusi ni masyhur, ada beberapa banyak karangan dia tentang ilmu akidah. Ini asas sekali, Muqaddimat As-Sanusiyah. Lagi dia ada Surah As-Sanusi. Nah, Surah As-Sanusi. Nah, Wusta Lis-Sanusi, Kubra Lis-Sanusi. Banyak. Kita Imam Sanusi ni banyak tentang ilmu akidah. Hak amun nak petik sini dia kata wa anwa'u syirki sittatun. Tadi dua tu kita kira secara ijma'. Hak ni nak secara sebuti-sebuti, tafsil dia panggil. Satu persatu. Dan bermula bagai-bagai jenis-jenis syirik tu dia kata ada 6. Ada 6 jenis. Nah, gapo dia syirik ni? Pertama dulunya asyirku lughatan. Syirik dari segi bahasa ibaratun amman ada khalal ghaira ma'allah. Ibarat, yakni satu cakapan menggambarkan tentang memasukkan yang selain daripada Allah serta dengan Allah. Itu orang panggil secara lughah. Nah, secara bahasa. Secara istilahnya, dalam kitab ni kata ibaratun an kulli ma yujibul kufra. Kata ibarat daripada tiap-tiap perkara yang mewajibkan akan kufur. Itu syirik. Ni, dalam kitab ni lah. Tapi dalam kitab lain dia kata syirik-syirik ni ibaratun i'tiqadun fil qalbi anna lillahi ta'ala syarikun fi dzat was sifat wal af'al. Begitu lebih kurang. Kalau salah sikit tu kurang ingatan. Ni Allah ketua mari. Mula kita manusia, pas Melayu pula kat pasal dia. Nah, manusia tu sendiri lupa. La yusammal insan illa linisyan. Tak dinamakan manusia tu manusia melainkan kerana dia lupa. Nasia, lupa. Dah lah kita manusia. Melayu pula tu mudah lupa. 2 kali lupa so. Lepas tu mudah pula lupa. Kalau salah tu kata hamba terlupa dah tu. Tapi dalam bahasa Melayunya makna apa? Pegangan di dalam hati bahawasanya
ada bagi Allah sekutu, menyamai, berkongsi, menyamai, menyengutui pada zatnya, pada segala sifatnya, dan pada segala perbuatannya. Itu syirik. Dalam hati kita kata ada zat seumpama zat seperti zat Allah, syirik. Atau dalam hati kita ada di sesuatu yang selain daripada Allah satu sifat yang sama seperti sifat Allah pada nama dan makna, syirik. Atau ada selain daripada Allah perbuatannya sama seperti perbuatan Allah di atas jalan menjadi mencipta, syirik. Maka banyak benar ni syirik ni. Nanti kita tengok mana. Pertama. 6 tu mana Ustaz? Pertama, syirku istiqlalin dipanggil. Syirik istiqlal, menyengutukan Allah, menyengutukan Tuhan, mengiktikadkan Tuhan ni bukan satu bahkan berbilang, tapi asing-asing. Istiqlal mana asing-asing. Bagaimana itu maksudnya? Wahwa, dan ia syirik istiqlal ni ialah isbatu ilahaini mustaqillaini. Meyakini di dalam hati dia ada paling kurang 2 Tuhan yang asing-asing kedua-duanya. Kasyirkil majusi, contoh seperti syirik kelompok majusi. Orang majusi dia i'tikad Tuhan ni ada yang baik dan ada yang jahat. Ada dewa baik, ada dewa jahat. Ada dewa cerah, ada dewa gelap. Ada dewa api, ada dewa zulumah. Itu dia panggil apa? Syirkun istiqlal. Mana mengiktikadkan ada paling kurang 2. Ya berbilang ni paling kurang 2. Paling kurang 2. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu tauhid dalam perbahasan dalil wahdaniyah, apa tu? Tentu tidak Tuhan ni berbilang, paling kurangnya berbilang tu 2. Kalau Tuhan tidak satu, pasti berbilang. Kalau berbilang, paling kurang 2. Jadi lagu mana? Terkadang dia bekerja sama, kadang-kadang dia berkelahi. Itu keluar burhanut tawarud, burhanut tamanu'. Kalau orang mengaji sifat 20, dia pasti dengar ada. Yang mana menatijahkan Tuhan paling kurang 2 tu tak boleh terima dengan kepala otak. Sebab apa? Makhluk ni tidak boleh wujud sejak daripada awal walau sebesar zarah. Maka benar sungguh Quran kata lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi ini Tuhan lain pada Allah, pasti hacul langit bumi. Apa makna hacul? Sejak daripada awal tidak boleh diwujudkan walau sebesar zarah. Kecil halus tak boleh dicipta. Itu yang pertama, syirkun istiqlal. Hak ni tak ada lah kita orang mukmin ni. Kau ada kok kita ni. I'tikad selain daripada Allah ada zat sama seperti zat Allah Taala. Tak ada. Hak ni selamatlah kok kita tak ada. Yang kedua, syirku tab'idin dipanggil. Syirik tab'id. Mana menyengutukan Allah, yakni pada zatnya itu boleh dibahagi, dipecah-pecah, dicerai-cerai. Itu mana tabai. Bagaimana? Wa huwa tarkibul ilahi min alihatin. Syirik tabai ini ialah tersusunnya Tuhan itu daripada beberapa Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya tersusun daripada beberapa Tuhan. Tuhan Mak, Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Jadilah Tuhan. Ini contoh syirik tabai ini apa? Kasyirkin Nasara, seperti syiriknya kelompok Nasrani, Kristian. Sebab tu kalau orang Kristian di Mesir sebut Allah, tak kena ke Tuhan yang sebenar. Sebab Allah dia i'tikad tu bukan begitu. Bukan seperti itu. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya Tuhan kata dalam Quran,
telah benar-benar kafirlah siapa yang mengiktikad tu Allah tu ialah salah satu daripada tiga Tuhan. Dia banyak versi pokok Kristian ni. Nah, antara lain dia kata Nabi Isa tu ialah ilmu Allah Taala, sifat ilmu Allah yang cabut daripada zat Allah Taala, gugur ke bumi, jadilah Nabi Isa. Ada itu ni. Maka syirkut tabai, kita orang mukmin ni pun payah nak iktikad lagu ni kalau hak mengaji. Kalau hak tak mengaji boleh jadi. Sebab apa? Sebab kalau kita belajar ilmu sifat 20 wahdaniyah, bersangatan esa Allah Ta'ala pada zat. Apa makna? Pertamanya maknanya tidak ada satu zat pun selain daripada zat Allah yang menyamai dengan zat Allah. Hak tu kita faham belakang. Satu lagi makna, bersangatan esa Allah pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada beberapa juzuk yang banyak atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikrisik. Tidak. Maknanya zat Allah bukan berjuzuk. Hak ni kalau orang tak mengaji payah nak faham. Sebab dia duduk faham satu ni macam dia. Nah, apa yang ada berapa? Satu. Betul tak? Satu. Ustaz panggil apa orang? Seorang. Satu. Nah, rumah awak ada berapa? Satu. Sebuah. Nah, kereta awak ada berapa? Satu. Sebuah. Satu juga. Kau duduk di Batu Kih ada berapa? Satu juga. Weh. Wahdaniyah juga ke lagu mana? Bukan dah. Tu kalau ada kepala, ada tangan, ada kaki cukup lekat seluruh tubuh, sekujur tubuh. Hak tu bukan satu. Hak tu berjuzuk begitu. Ni bahaya ni. Kalau orang kita ni tak betul-betul ikut fahaman ahli sunnah wal jamaah, silap-silap hari bulan, iktikad Allah ada anggota tangan, ada anggota muka, ada anggota kaki. Salah faham. Tanya mana dalil? Yadullahi fawqa aydihim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu ayat sifat tu, bukan ayat jawarih tu. Nah, sebab tu ahli sunnah wal jamaah menanggapi ayat-ayat seperti ini tu dengan dua jalan, salaf dan khalaf. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Itu. Kalau salaf, tangan dengan makna anggota tubuh badan gini bukan maksud. Patut apa makna tangan di situ tidak difahami serah pada Allah. Ataupun tangan di situ sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada sifat-sifat Allah seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, yad, wajhu, istiwa, sifat. Apa hakikatnya? Allah juga yang maha mengetahui. Itu. Nah. Bukan Tuhan ada tangan Tuhan comel tak lupa tanganmu. Bukan gitu. Tu bukan salaf tu. Tu salah tu Tu salah. Atau khalaf senang. Tangan dengan makna kuasa. Selesai masalah. Muka dengan makna zat. Tertinggi dengan makna menguasai. Selesai. Habis. Jadi bimbang-bimbang takut kalau dia tu terjerumus kepada akidah tajsim, dia boleh membawa kepada syirku tab'idin. Ini. Dah. Tapi payahlah kita orang mukmin, orang mengaji ni tak siapa tahap nak iktikad lagu tu. Baik. Tapi boleh jadi. Boleh jadi. Siapa dalam Facebook ambo tengok hari ni ada hak cakap, kita nak mengenal Allah, kita kena kenal tubuh badan Allah. Astagfirullahalazim. Ada tu tulis dalam Facebook lagu tu. Siapa tahap ni dah jadi ni. Sikit lagi tangan boleh cabut, kepala boleh cabut gitu kah? Syirkut tab'id. Syirik ni kekal dalam neraka ni. Syirik ni kekal dalam neraka. Habis. Kemudian berapa dah tu? 2 baru deh. 2 baru. Ada 4 lagi masuk dah Isyak. Sini azan dulu ke macam mana? Azan dulu. Azan dulu. Masuk dah? Belum? Sudah. Lepas tu kita berhenti azan dulu. Berhenti azan dulu. Baik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعثه مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Yang ketiga, ni baru kita nak kena dengan tajuk. Baru nak kena dengan tajuk. Modal dan modal tunggu. Mana ni amalan syirik orang modal. Nah, ni kalau kena apa kenalah sikit. Yang ketiganya syirkut taqrib dia panggil. Syirkut taqrib. Apa syirkut taqrib? Yakni menyekutukan Allah takrib, yakni niatnya untuk menghampirkan diri itu dengan Allah. Lagu mana? Wahwa, dan ialah syirkut takrib, ibadatu ghairillah, menyembah selain daripada Allah, liyuqarriba ilallahi zulfa, supaya jadi dekat kepada Allah.
Hak dalam Quran sebut kan? Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ni kata fuak jahiliyah mutaqaddim dia panggil. Nah, kasyirki mutaqaddimil jahiliyati. Ini syirik at-taqrib ni panggil syirik fuak-fuak jahiliyah terdahulu. Dulunya Al-Lata, Al-Uzza dan sebagainya berhala-berhala hak dibuat di hadapan Kaabah tu sebenarnya ialah orang-orang wali, orang-orang soleh pada zaman dahulu kala. Tu. Maka bila mati orang soleh, orang wali ni, orang-orang jahiliyah dulunya, oleh kerana tersangat kuat orang panggil ta'assub dia kepada wali, orang soleh tadi, maka diukirlah patung-patung. Mula-mula ukir patung ya dulu, tak ada sembah lagi. Buat patung yang kata ni kenang-kenangan, tok guru kita ni, tok wali kita ni, supaya masyarakat ingat katanya orang soleh ada di kampung kita dulu. Mula-mula tu setakat tu tak ada syirik lagi. Mati hak generasi ni, naik pula hak generasi kemudian lepas tu. Buat saja tak jadi. Kena ada upacara sikit-sikit. Gosok, cuci kau kalau kotor. Lama sikit lagi. Hidup cuci saja. Nampak comel kilat ni. Kita kena sembah. Situ start tu. Ibadatu ghairillah. Ibadat kepada berhala tadi. Tapi liyuqarriba ilallahi zulfa. Niatnya supaya dengan ibadat sembah kepada berhala tadi jadi dekat ni dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila ditanya, mu sembah batu ke? Dalam Quran cerita kan? Orang kafir jahiliah kata, mana na'buduhum? Kami tak sembah batu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan kami sembah juga ni supaya mereka tu dapat menghampirkan diri kami dengan Allah. Ini dia panggil apa ni? Tawassut. Membuat berhala-berhala sebagai perantara esngoti di antara dia dengan Allah. Tak sama dengan tawassul. Lain tu. Ni jadi duk balas apa kelah ni dalam masyarakat kita. Duk balas apa kelah ni. Saya tak tahulah kalau di Melaka. Melaka ni saya tak biasa lagi sembahyang Jumaat di Melaka. Kalau kita duk Selangor ni, kalau Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, khutbah yang kedua tu semua masjid-masjid Selangor ni dia ada doa tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaka ada tak? Tak pasti. Kau tak tahu doa tawassul tu apa? Sini. Kalau di Selangor ada. Khutbah yang kedua, tu khatib akan berdoa. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyika. Ya Allah, ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau dan kami berwasilah dengan Nabi Engkau. Berwasilah tu orang panggil tawassul. Tiba-tiba datang satu kelompok saudara kita, tak boleh syirik ente. Syirik. Tak boleh tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad telah wafat dah. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, baru boleh tawassul. Kalau dia hidup, baru dapat bagi manfaat dan mudarat. Apa dah? Siapa yang syirik sekarang? Siapa yang syirik sekarang ni? Betul sungguh hak Nabi sebut dalam hadis. Inna akhwafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'yat alaihi bahjatahu. Kalau yang aku takut berlaku di atas umat aku juga ialah satu orang manusia yang hebat membaca Quran sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Kinayah daripada ramai orang ikut dia. Follower dia ribu-ribu, ratus ribu follower. Ramai orang ikut. Sebab hebat petah baca Quran, hebat baca hadis, hebat bercahaya dengan cahaya Quran. Tetapi dia ja'a ila qaumil muslimin bi sayfihi. Tapi dia datang kepada kaum muslim dengan pedang. Tak payah pedang Ustaz. Lidah lebih tajam daripada pedang. Faqala asyraktum. Lalu dia kata kepada kita orang Islam, kalian semua musyrikun. Musyrik. Nak orang Melaka ni ada pula besar. Ada ni. Ada Tok Syekh besar situ tu. Nama apa dah? Syekh Arifin.
Syekh Arifin Al-Jailani. Nah, hok mana duk pergi ziarah tu kak, habis licin syirik musyrik belaka. Akhirnya tak gila ziarah kita. Akhir sekali mari hok musyrikin sungguh mari ziarah. Mana hok ni? Nah, hok duk sembelih kambing situ. Nah, ni. Tu balasnya. Padahal kita orang pergi ziarah kubur ulama, kubur aulia, wali, kubur orang Islam mana sekalipun, tak ada duduk buat kerja syirik. Tak ada duduk i'tikad orang hok duduk dalam kubur ni, ialah Tuhan ataupun dia mampu mendekatkan kita kepada Tuhan. Tak ada. Dia hanya hamba Tuhan. Yang soleh. Yang wali, ulama. Maka kerana tu kita pergi ziarah. Baca Yasin, baca tahlil, doa di kubur dia, doa pada Allah Taala. Bukan doa kok minta ya Syekh awak sebagai Tuhan ni bagilah saya. Gitu ke? Kalau gitu syirik sungguh Syirik sungguh. Tak dinafikan ada hak perbuatan khurafat sungguh ada. Dogi kubur keramat, orang panggil kubur keramat. Dogi nyala lilin pasal calak. Lepas tu duk baca mentera berapa tu bawa bui untuk minta nombor ekor. Ya sungguh. Hak tu pun syirik sungguh hak tu. Tapi jangan silap hukum. Hak kita ada dua kerja lagu tu. Kita pergi duk baca tahlil, baca Yasin, hadiah kepada si mati. Berdoa ke Tuhan. Mudah-mudahan berkat orang si mati ni mu berkatlah kami Tuhan. Tu berkat daripada Allah. Gitu Allah yang beri berkat. Apa berkat? Husulul khair ilahi fi syai'. Ziyadatul khair. Hasil kebaikan yang bangsa ketuhanan pada sesuatu. Bertambah-tambah kebajikan. Itu berkat. Kita nak nikah. Tak usah nak cara mopok tak apa. Kita nak nikah bukan mopok kita. Heret tina tu pergi jumpa tu kau ni pakai selesai. Jadi cara apa dengan mak pak kita? Tapi jumpa dengan mak pak. Ayo. Abang nak nikah ni. Ya. Ni hak tina hak kita nak nikahnya. Minta mak setujulah. Nak ambil restu ni. Mudah-mudahan berkah. Tu redha Allah ala ridha walidai. Redha Allah atas puas hati mak pak. Mak kita kata tak apalah nak nikah sangat kak. Mak restulah. Kita pun salah cium tangan. Baru lepas dia duduk buat perut ikan dapur dia ni. Ada gapo tangan dia? Tak ada gapo satu. Tapi kita cium tuan. Mak kita pun rasa sejuk. Anak aku sejuk. Berkat Allah Ta'ala beri. Itu orang panggil tabarruk. Ambil berkat. Itu panggil tabarruk. Tak ada syirik pun Nabi wayak syu'ul mu'min barakah. Bekas orang mukmin tu berkat. Biasa tengok orang duduk makan orang tabligh guna talam. Sudah ya perhabis, ya preaching, ya kokok. Orang tak reti kata, geli orang tak reti kata gitu. Tapi kalau orang reti, berebut, berkat. Berkat apa tangan dia? Tu sukzon dengan saudara Islam tu tak baik tu awak tu. Nabi kata al-barakatu ma'a akabirihim. Keberkatan tu ada berserta orang besar-besar agamanya di kalangan kamu. Tok lebah, tok guru, ulama, orang soleh. Sebab tu kita atas anak kita kecil-kecil kita henik. Dia pukunya wah kumur dengan mulut dia. Capu air dia pun masuk dalam mulut anak kita. Apa? Kita nak minta Allah Ta'ala berkat. Itu panggil tabarruk. Bukan syirik dah. Zaman Allah ni habis pun dah syirik jadi. Syirik berlaku. Ada juga syirik kalau gini sungguh. Mana? Ghulu fil mahabbah ila masyayikh. Melampau-lampau cinta kepada guru dia sehingga menganggap guru dia seperti Tuhan. Apa? Boleh mentasarrufkan alam ini. Guru dia yang boleh menurunkan hujan. Guru dia yang boleh menyekatkan matahari. Guru, hak tu memang syirik sungguh. Kembali balik kepada jahiliyah mutaqaddimin. Ada. Siapa? Di kalangan ghulati sufi. Pelampau-pelampau tasawuf. Bukan tasawuf, bukan sufi sungguh. Pelampau tasawuf. Ada? Ghulat dia panggil. Yang boleh tengok lagi boleh tengok.
Dia menerak di kubur tu kak, habis kan? Nah, tu kalau boleh nak peluk kubur tu, ada. Tapi kalau duduk depan kubur dengan berakhlak, beradab, baca tehah, baca yasin, tahlil ke, zikir ke, apa, tak ada mengaca-aca. Itu tidak syirik. Tidak syirik, jangan. Nabi tegah ke ziarah kubur tu dulu. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi kata, sungguhnya aku pernah tegah jangan ziarah kubur. Sebab apa? Sebab ketika tu ada perangai jahiliah. Kalau pergi kubur kat mulalah nak jerit, nak meratak, nak tu. Jerit-jerit selok, nak sebut. Kebaikan si mati. Nabi tegah. Lama kelamaan tak ada dah sifat jahiliah tu. Nabi kata, fazuruha. Pergi ziarah kubur. Fa innaha tuzakkiratul maut. Kerana ziarah kubur tu boleh ingat kemati. Bukan jadi penyembah kubur, bukan. Kita buat bergelau pergi ziarah kubur, kuburiyun. Astaghfirullahalazim. Apa kuburiyun? Penyembah kubur. Pakai piyah ada lambai capal, dia panggil capaliyun. Penyembah selipar. Allah. Tak sedar dia telah mengkafirkan saudara dia. Mengkafirkan saudara se-Islam. Dia jangan. Orang pergi ziarah kubur tu bukan pergi sembah kubur. Nak ingat kemati. Tu ayat dalam Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Binasa orang berlomba-lomba urusan nak ketinggian dalam dunia sehingga dia pergi ziarah kubur. Artinya kalau dia tu nak, hati dia tidak ada rasa nak berlomba ketinggian dunia, banyak-banyak pergi ziarah kubur. Sebab tu kubur tempat kita ni kalau boleh signboard dia kena tukar. Jangan tulis tanah perkuburan. Sebab orang ramai tak ingat ke kubur. Tulis rumah masa depan kita bersama. Tulis gitu. Kalau boleh mesyuarat dengan datuk mana kau ada sini, wakil ayah mana ada sini, kita mesyuarat tanah perkuburan kita cabut signboard tu. Apa? Hari-hari duduk nitah tengok tanah perkuburan tak rasa kita nak pergi situ. Tu tanah orang kubur, orang mati, saya orang hidup lagi cergah nak cari duit banyak. Harta banyak, pakat tinggi. Enggak gitu kan? Siapa-siapa selok. Mana ada kubur. Maka kalau nak jadi ingat ke mati, tukar signboard tu, tukar. Tulis rumah masa depan kita bersama. Kalau lalu tengok rumah masa depan, selubuk kata assalamualaikum ya ahlad diyar. Baru pergi salam. Antum sabikun wa nahnu lahikun. Kalian mendahului kami, kami akan menyusuri kalian semua nanti. Itu. Kalau tidak, kalau kerah gitu, orang mati kita hidup lagi. Orang main gitu. Tak berasa ingat ke mati. Banyak-banyak di ziarah kubur. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu di Kelantan. Ini cerita di Kelantan. Masa sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Budaya di Kelantan dulu, hari Jumaat ni lepas kuliah subuh, orang kampung ni turun, jemaah masjid ni turun daripada masjid, duduk di kubur. Baca yasin, tahlil, ziarah kubur. Budaya tu ada zaman ambon. Lo ni tak ada habis leci dah. Tinggal hari raya je orang pergi ziarah kubur. Raya pun tak sewi juga pergi ziarah kubur. Jangan. Hari raya ni untuk kita bergembira, happy. Kalau pergi kubur jadi duka, sedih, nak jerit. Jangan. Tak lagi juga kubur hari raya pun. Lepas tu, bila? Tunggu dia mati sendiri baru pergi kubur. Hai, berat. Jangan lagu tu. Jadi orang pergi kubur tu, jangan kita kata dia tu wa amala syirik. Jangan. Dia pergi ziarah, nak ingat kemati, nak baca yasin, nak baca tahlil. Tu bukan amalan syirik. Hak amalan syiriknya, kalau pergi perasak calak, baca mentera gapo tak tahu, minta supaya dapat nombor ekor hak betul esok nak judi. Tu syirik sungguh tu. Tu syirik sungguh. Dah. Habis itu. Itu yang keberapa tadi? 3 baru tu. Kasyirkil mutaqaddimil jahiliyati. Seperti kemusyrikan yang orang-orang yang awal, generasi yang terdahulu di kalangan kelompok jahiliyah. Mana? Mereka menjadikan berhala-berhala ni sebagai sesembah yang memperdekatkan diri mereka dengan Allah. Tawassul bukan gitu dah. Tawassul bukan gitu. Tawassul ni kita sebut nama Nabi, nama wali ke berapa, minta doa dengan Allah. Minta doa dengan Allah. Lain tu. Ni tawassul. Hak tadi tawassul.
Sebab tu Nabi bimbing orang yang mengkafir tadi, hadis tadi tak baca habis lagi. Ni bahaya ceramah ni, yang masuk gitu untuk tahu gimana-mana hala akhirnya tinggal habis cakap tadi. Lalu dia kata faqala asyraktum, kalian semua ni musyrik. Sahabat tanya, man ahaqqu bisyirki ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi. Dalam riwayat lain, man ahaqqu bin nar ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi. Siapa yang lebih layak dengan syirik tu ya Rasulullah? Orang yang menuduh umat Islam dengan musyrik, ataupun umat Islam yang dituduh dengan musyrik, yang layak dengan syirik. Dalam riwayat lain, siapa yang layak dengan neraka itu ya Rasulullah? Yang menuduh atau yang dituduh? Lalu Rasulullah jawab, balir rami ahaqqu bisyirki. Wa fi riwayatin balir rami ahaqqu binnar. Yang menuduh itulah lebih berhak dengan syirik. Yang menuduh itulah lebih berhak dengan neraka. Ya sungguh. Benar sungguh hadis Nabi ini. Sebab apa dia kata? Sebab dia kata kalau Nabi hidup, baru dapat Nabi bagi manfaat dan mudarat. Sekarang Nabi sudah mati. Nabi tidak dapat bagi manfaat dan mudarat. Jangan tawassul dengan Nabi. Tengok. Syirik itu. Apa syirik? Dapat bagi manfaat mudarat. Itu tidak ada melainkan Allah. Nabi ini walau dia hidup atau dia sudah intiqal wafat, tetap dia sama makhluk Allah, tidak dapat bagi manfaat dan mudarat. Cuma kita sebut nama dia dalam doa ni, gak mudah-mudahan cepatlah sikit kena lagu tu. Nah, macam kita nak pergi jumpa Ismail Sabri lah. Kalau tak ada orang yang kita kena, duk tengah-ngangor depan pejabat dia gitu ya. Tak tahu hilik jatuh hilik mana pintu masuk dah tu ni. Kalau ada kena orang rapat, kita pun sendek ke dia. Tolonglah minta dan Menteri tanya sikit projek. Laju sikit. Tu seolah-olah nak mudah faham. Minta dengan Ismail Sabri, bukan minta dengan saing dia tadi, cuma kita rapat dengan saing dia, boleh masuk pak dalam. Tu masuk gitu. Nah. Jadi jangan kita kata minta dengan Nabi, bukan minta dengan Allah juga. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah itu kami minta padamu. Nah, minta dengan Allah. Wa natawassalu ilaika binabiyika, kami tawassul je dengan nabi engkau, kami buat wasilah. Nah, buat wasilah. Mu pun suruh. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Mu pun suruh cari wasilah. Tak ada wasilah paling tinggi Nabi. Dan Nabi kata tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azimu. Tawassulah dengan kemegahanku, karena kemegahan aku di sisi Allah sangat besar. Nah, tu ya. Minta dengan Allah. Allah yang memberi manfaat dan mudarat, bukan Nabi. Itu dah. Jadi jangan kata syirik. Hak tu tawassul lain. Hak tadi tawassut lain. Tu hak tadi dia buat berhala tu sesembah. Dia sembah sujud ke berhala, nak ibadat ke berhala. Tapi dia tanya, ya awak sembah berhala? Tidak, kami sembah berhala ni melainkan supaya berhala ni dapat mendekatkan kami dengan Allah. Lain tu. Kita tak ada sembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Sesungguhnya aku tidak pusing, tidak takut berlaku kepada kamu syirik. Ini hadis sahih Muslim ni. Nah, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Aku tidak takut berlaku ke atas kamu syirik. Sebab apa? Sebab Nabi tahu akan ada ulama tauhid yang akan mengajar tentang tauhid. Yang kalau kita belajar tauhid sungguh-sungguh, kita tidak berhak dituduh syirik. Hak Nabi bimbangnya ke apa? Walakinni akhsha alaikumud dunya antanafasuha. Tapi hak aku bimbang ialah apabila mu dapat dunia, boleh bumi sebutir ni, sudah tu lah. Nya golek juga, berebut juga macam orang main bola. Betul tak? Orang main bola kan? Nya berebut bola sebutir tu, nya hunggar, nya lipak, nya katrah dah, nya ngolek, nya sepak, nya cak keting hak ni berapa? Berebut bola tu so. Lagu tu hak Nabi bimbangnya, kalau kita dapat bola bumi ni sebutir, sudah berebut dah lah kitanya. Nah, hak tu hak Nabi bimbang tu. Nah, jadi sebab tu kalau kita mengaji sungguh ilmu tauhid, betul-betul pegang kemah akidah ahli sunnah wal jamaah, kita tidak berhak dituduh syirik. Itu dah. Itu baru yang ketiga.
Nah, 3 orang deh. Yang keempat, syirkut taklid dia panggil. Menyengutukan Allah tapi taklid. Tu orang lain. Mana ibadatu ghairillah tab'an lil ghairi. Ibadat sembah selain daripada Allah, ke berhala ke gapo, tak kira ke tok guru ke gapo, tapi tab'an kerana mengikut lil ghairi bagi orang-orang dulu. Ni. Mana? Kasyirki mutaakhiril jahiliyati. Seperti syirik orang-orang yang akhir di kalangan puak jahiliyah. Puak-puak jahiliyah ni memang dia kata apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami mendapati inilah yang diajar oleh bapak-bapak kami. Kami tak ada nak boleh nak fikir kami apa hak kesal-kesal hak ditinggal oleh mak bapak kami, tok nenek moyang kami, kami ikut lah. Tu. Ada pun tok nenek moyang kita orang Islam dah. Jangan buat guna ayat ni untuk pukul orang Islam, jangan. Ni ada juga orang guna ayat ni kata, bila tanya, awak duk tahlil arwah tu ambil di mana? Tak tahulah dalilnya. Tok nenek kita duk tahlil belaka ke orang mati. Macam orang kafir Quraisy ni. Apa? Tanya sikit tok nenek, tanya sikit tok nenek. Weh, tok nenek kafir Quraisy tu kafir. Tok nenek kita ni Islam ke Islam. Nah, Islam ni. Sama kau tu. Tak sama. Jangan ada ukur sama jangan. Nah, guna ayat tak kena tepat tu ciri-ciri khawarij. Nah, ayat ni turun ke atas orang kafir, kita pergi guna atas orang Islam. Tak boleh gitu. Nah, tu. Habis yang keempat, yang kelima, syirkul asbab. Jadi hak tadi di kalangan orang moden tu ada tu. Ada lagi orang model ni. Duk percaya ke benda-benda khurafat, benda-benda dongeng karut-marut. Hak tadi. Ada lagi siapa kela ni orang Melayu kita ni payah nak buat khurafat. Gapo khurafat karut-marut? Khurafat ni mana karut-marut? Belum tentu syirik lagi. Tapi apabila diturut ke karut dan marutan tadi tu, sehingga mengiktikadkan cerita yang khurafat tadi tu benar, tasdik betul dalam hati dia, dapat memberi manfaat, tepat ni khamak busuk ni hebat. Kalau kita nak minta berapa-berapa kena gini busuk ni, letak calok 3, lepas tu baca mentera ni, insya-Allah tiket nombor ekor esok dapat tepat rambut. Kaya jutawan. Caya sungguh etika dia lagu tu. Tu daripada khurafat jadi syirik. Hak tu siapa lah ni ada orang jahil. Hak jahil. Hak alim tak ada buat lagu tu dah. Hak alim, hak ngaji agama tak ada buat kerja lagu tu. Jangan kita tuduh orang alim kita syirik, jangan. Yang kelimanya syirkul asbab dia panggil. Ini pun banyak di kalangan kita. Masyarakat moden ni. Dia duduk sibuk orang lain syirik. Ya khabar dia syirik, tak khabar dia tu syirik. Syirkul asbab. Apa syirkul asbab? Isnadut ta'thir lil asbabil adiyati. Menyandarkan ta'thir. Apa? Memberi kesan kepada segala sebab-sebab yang beradat, yang bangsa adat. Gitu. Contoh, kita duduk dalam aircon. Kita rasa sejuk tu pegangan hati kita, i'tiqad hati kitanya kerana apa kita dapat sejuk? Kerana aircon yang memberi sejuk. Mana kerana aircon memberi menjadi musabab dia. Apa musabab? Sejuk tadi. Atau kita duduk dalam kipah. Kita dapat angin. Siapa yang menjadikan angin? Kipah. Kerana kipas kita dapat angin. Jadi kipah menjadikan musabab angin kepada kita. Kita lapar makan nasi. Nasi itu sabab. Kenyang itu musabab. Macam mana kita dapat kenyang? Kerana nasi kita dapat kenyang. Kerana penadul kita sihat. Kerana air kita hilang dahaga. Kape habis licin ni. Jangan main-main dah. Hak ni kape habis licin ni. Atau tabiat ekron memberi sejuk. Tabiat kipah memberi angin. Tabiat nasi memberi kenyang. Tabiat air menghilangkan dahaga.
tabiat pisau memutuskan, tabiat kereta menyampaikan perjalanan kita. Ikutlah apa saja. Apa sahaja sebab kita iktikad tabiat dia yang menjadikan musabab, atau kerana dia yang mendapatkan musabab. Maka hak ni kafir habis lagi. Wa may yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang mengiktikadkan makhluk ni kerana dia atau tabiat dia, dia dapat sesuatu musabab, maka kufur iktikad lagu ni di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ni syirik ni. Ni nama mana kan? Kalau tak ngaji tauhid, memang dah. Start kereta mari masjid juru nampak. Hati iktikad yang menyampaikan dia ke masjid, hakikat ialah tayar kereta dia, minyak kereta dia. Tu kenderaan dia yang menyampai. Syirik akbar tu, jangan main. Tabiat kereta atau kerana kereta. Nah. Lepas tu hak betul lagu mana ustaz? Hak betul. Pegangnya hak betul. Pegangnya hak betulnya, di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk. Lagu tu. Nah, di sisi. Bukan dengan aircon, bukan. Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Serta sah menyalahi. Sah menyalahi. Makan nasi tak kenyang-kenyang. Boleh? Sebab yang menjadikan kenyang bukan nasi ialah Allah. Itu pegang hak betul. Nah, di sisi kita telan Panadol, Allah jadikan sembuh. Allah jadikan kelegaan. Lagu tu. Bukan dengan Panadol, bukan. Bukan dengan nasi, bukan dengan air, bukan. Kalau dengan nasi Allah jadi kenyang, bermakna tanpa nasi Allah tak tahu nak bagi kenyang lagu mana. Sudahlah nak bagi kenyang lagu mana, nasi habis dah. Gitu ke? Bergerak Tuhan lagu tu. Nah. Tuhan mampu menjadikan kenyang tanpa sebarang sebab. Allah mampu menjadikan musabab tanpa sebarang sebab. Kita baca hadis akhir zaman. Nah, bila Dajjal, kalau bak Dajjal dekat ramai orang berakhir dia ni. Cerita bak Dajjal dengan ni baru ya ustaz. Kalau cerita bak tauhid ko, anda tak mau minat mana. Bila Dajjal ni mengaku dia Tuhan, baru start fitnah Dajjal. Sebelum tu aku tak tahu dia Dajjal. Ingat baik tu. Panjang cerita tu. Bila dia mengaku dia Dajjal, baru start fitnah Dajjal. Maka start fitnah cubaan tentang Dajjal ni, makanan semua dalam milik Dajjal. Nak makan sepotong, seketul roti, semulut nasi, semua kena mengaku Dajjal Tuhan. Maka orang mukmin ketika tu, makanan dia bukan lagi makanan hak biasa, adat seperti biasa. Sahabat tanya, ayyut ta'am yajri zalika bithaman ya Rasulullah. Apa makanan Allah Ta'ala bagi untuk orang mukmin ketika tu ya Rasulullah? Nabi jawab, at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit-ta'am. Makanan untuk orang mukmin ketika tu tahlil. Tahlil. Halala yuhallilu tahlilan ay qaula la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenyang. Nah, dinner. Breakfast, subhanallah, subhanallah. Kenyang. Tu breakfast. Lunch, Allahu Akbar. Allah, kenyang. Lagu mana agak-agak kalau orang tak mengaji ilmu tauhid. Dia tak kerti beza hukum akal dan hukum adat bila baca hadis lagu ni. Dia tahu cerita Doraemon ni. Mana ada orang la ilaha illallah sedawa kenyang. Tak terima dengan akal. Kalau orang ni banyak gitu. Banyak gitu orang ni. Dia baca cerita tu ulama-ulama dulu, Imam Hasanul Basri 100 rakaat sehari sembahyang. Ali Zainul Abidin 1000 rakaat sehari sembahyang. Dia kata, tak logik ni. Mana ada lagu ni? Ada live Facebook tulis itu. Dia kira siap. 1 rakaat biasanya 3 minit. Nah, sehari ada berapa minit? Kalau 1000, berapa minit kena ada tu? Tak terima dengan apa. Weh lah, mampu lagu ni. Kita ni jangan ingat kalau hak Tuhan tak wi kita, Tuhan tak wi kau orang lain juga, jangan. Ada benda hak Tuhan wi kau orang lain, Tuhan tak wi kita. Nabi dia kata ju'ilat qurratu aini fis salati. Allah jadikan pada aku sejuk mata hati dalam sembahyang. Tengok. Sejuk mata hati Nabi dalam sembahyang. Tu habui ke Nabi. Lagu mana sejuk mata hati Nabi dalam sembahyang? Hatta tatawarramat hatta tatafattarat qadamahu. Sampai pecah bengkak tapak kaki Nabi sembahyang malam.
Anas bin Malik nak ikut menjadi makmum. Oh, kata tak kau. Rakaat pertama suratul Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat pertama surah Baqarah. Satu surah. Bukan Al-Baqarah. Allahu Akbar. Bukan. Nah, pak kita ada tak bekak tapak kaki dah? Semayang malam. Tak ada. Tak ada. Bekak juga, bekak mata tidur. Nah, kuat tidur dia ni. Ha. Lepas tu kita nak kata, yo kau Nabi ni, siapa tahap ni? Mana boleh gitu? Tuhan tak wikit, tak mau kita malah. Nah, dia kata Nabi tak apa special. Dia sahabat beberapa lah. Zaman dulu tak ada ni hospital. Nah, kalau duduk Sungai Buloh, hamba duduk Sungai Buloh, hospital Sungai Buloh tak ada. Tak ada ni. Tak ada. Nak biuh gapo kalau sakit tak ada. Kalau pergi fisabilillah ni, luka-luka tubuh badan nak jahit, nak cabut panah. Biuhnya ke apa? Allahu Akbar. Tak sedar gapo lah, dia mau jahit selalu luka, tak dicabut panah selalu, tak rasa gapo. Ha. Ada kita, boleh? Boleh ke tu? Ha? Luka gapo? Doktor kata nak biuh, tak payah dah tu, saya semaya. Ha, ada? Jangan kata semaya. Nyamuk pun tak mati nyamuk ni. Ha, nyamuk pun kita marah dah. Dah. Ayat tu sahabat ngaji dengan Nabi patutlah dapat. Tabi'i pun dapat. Nah, semaya tiap rumah runtuh tak sedar. Terbakar rumah tak sedar. Anak kena belik kaula tak sedar. Anak kena bahaya karima tak sedar lagi. Ada gitu kita. Jadi jangan ingat gapo hak tu hari kau orang lain tu kalau tak dapat kita mana kita kata tak ada. Dak yu'til hikmata may yasha. Tuhan beri kepada siapa dia akan ada. Imam Nawawi ni umur 40 mati dah dia. Tak sempat berbini. Tak usah tanya anak ada berapa orang. Dia tak bini, tak ada anak lah. Nah, kalau tengok ke karangan dia tu beratus-ratus. Beratus jilid. Berpuluh-puluh kitab je karang. Syarah, Majmu' Syarah Muhazzab, Minhajut Talibi, Syarah, Sahih Muslim. Nah, gapo lagi? Banyak ya. Riyadhus Shalihin. Nah, banyak kitab dia karang. Umur 40 ya. Nah, kalau kita kan umur rasa dalam 500 tahun kot baru siap. Wak kira kita hari-hari malah tak tahu nak tulis gapo, tak ada ilmu. Imam Nawawi ni siapa tahap dia nulis tu tak sedar makan ke tak makan lagi. Mau kata, mari makan ni. Nah, kalau bahasa kita lah, you nulis dah. Nah, lah kali mak dia mari surat nasi mu. You nulis. Tak sedar tu, mak dia duk surat nasi. Sudah nulis. Tanya mak, kita makan nasi dah lagi. Sudah. Ada gitu. Kita ada lagu tu. Kita tak boleh terbit lama sikit ya ni. Pukul 9.18 dah. Lapar dah ni. Nak bunyi dah perut ni. Ustaz bila nak sudah ni. Nak buat lagu ni dah. Atromen dah ni. Nah. Tu. Jangan kita bila tak dapat kita kata tak ada. Orang lain tak ada dapat juga. Jangan. Tuhan nak wui. Nah. Tak ada belik 1,000 rakaat. 100,000 rakaat tak boleh. Tak ada belik. Nah. Tu. Kalau hak lama, memang dia sembahyang ni sunat ni duduk pun boleh. Walau mampu berdiri. Lagi pula kena jaga tumak ninah aja. Nah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak baca subhanallah, subhanallah azim tak apa. Allahu Akbar, subhanallah. Allah liman hamid, subhanallah. Boleh ya cepat. Nah, you kira subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tu memang bukan satu rakaat 3 minit. Nah, 10 minit tak habis lagi. Ni. Hasil lagu tu. Baik habis. Jadi hak tu syirik, kufur tu. Kalau yang tidak tu. Jangan memang. Ataupun dia kata dah, bukanlah kerana aircon kita dapat sejuk, kerana Panadol kita dapat sembuh, kerana nasi kita dapat kenyang, bukan. Atau bukan tabiat aircon yang dapat sejuk, bukan. Tapi Allah telah jadikan pada aircon kekuatan yang mampu memberi kita sejuk. Nah, ataupun Allah telah jadikan pada nasi power, kekuatan, kuwah, kudrat yang mampu nasi itu menjadikan kita kenyang. Maka kalau orang pegang lagu ni, pada kufurnya selisih pendapat ulama. Sepakat kata sesat, sepakat. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Barang siapa yang iktikad makhluk ni dapat memberi bekas, memberi kesan pada manfaat atau mudarat,
dengan power yang dijadikan oleh Allah pada dia, maka akidahnya sesat pada kufurnya khilaf, jangan kita ikut, jangan. Jadi hak ni banyak sangat ni kalau tak ngaji tauhid ni. Ingat kau jumpa tu bomo ya syirik. Dia jumpa doktor boleh jadi syirik, tahu tak? Bila dia etikad doktor yang mampu menyembuhkan penyakit, ubat doktor yang dapat menghilangkan penyakit, tabiat ubat doktor atau kerana ubat doktor dapat menghilangkan penyakit, syirik. Kita orang mukmin tak gitu. Nah, kita hanya sebatas ikhtiar usaha saja. Nah, maka tak menghasilkan kesan. Dengan ikhtiar usaha kita tu. Sebab tu kalau kita makan Panadol walau satu kontainer sekalipun tak sembuh lagi demam kita. Adakah kita pergi mengamuk bakal hilang Panadol? Dah. Sebab kita yakin yang memberi sembuh ialah Allah. Tanya buat apa sakit lagi? Tak ikhtiar ke? Allah habis dah ikhtiar, tak ada arah lah Tuhan nak uji juga penyakit ni. Kan gitu kita orang mukmin ni. Nah, bukan tak ikhtiar. Panadol lah, ubat cak kaki 3, cak kaki 4, macam-macam jenis ubat kita telah berlaku. Ikut orang sebut, ni orang molek, ni telah. Tapi yang menyembuh ialah Allah. Tak izin, tak buat, tak jadi gapo satu, makanlah gapo apa. Betul tak? Betul. Macam kopi itu lah. Nah, cocok ni lagi. Nah, cocok sini, atas dahaya tak pala gapo. Bukan sanitizer tangan, mandi berenang swimming pool sanitizer. Kalau tengok kena juga kopi. Kena juga. Sebab apa? Sebab hak waxing kau gapo tu hanya sebatas ikhtiar usaha aja. Tidak boleh memberi kesan. Tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Kalau tak ada dapat memberi manfaat mudarat, tak usah. Jangan tu suruh usaha. Suruh ikhtiar. Tu sebab tu kita duduk kedai kopi kau gapo restoran. Kita minta tolong order. Kita minta tolong orang mari order. Bukan minta dengan Allah Taala gitu, minta Allah Taala direct dia. Takut syirik je. Waiter kata, bang, nak order apa? Saya nak tolong order ke abang ni. Jangan, takut syirik. Saya nak minta dengan Allah. Ya Allah, nasi goreng kapung, ya Allah. Gitu. Enggak, kita minta. Nasi goreng kapung sah? Nak? Tak obeng sah dah. Hati kita ikut orang ni, kau yang memberi rezeki. Tidak, Allah. Bini kita, kau yang memberi air kopi. Tidak, Allah. Tapi panggil bini kita. Nah, mek mu tu, buat air kopi sekelas. Contohlah. Nah, sebab tu orang mukmin bila tak siapa nasi goreng kapung tadi. Apa? Pelayan tu bawa tu sepak kucing pun menungging situ. Nah, kita tak marah. Kalau orang mukmin hak iman dia tebal sungguh. Apa? Ini nampak hijau itu. Nah, bukan dia hak rezeki. Tak ada rezeki lah tu. Nah, tu. Kalau hak iman nipis sikit yang marah. Mata letak mana ni boleh kau tak nampak kucing lalu habis nasi goreng aku. Yang marahlah sikit. Tak apa, tak ada rezeki lah ni Tuhan. Iyalah nasi goreng aku pergi buat balik. Tu. Baik, habis. Itu yang keberapa dah tu? Yang kelima. Yang terakhir boleh dah nak berhenti tu. Perut bunyi keruk-keruk tu. Sikit lagi dah. Isnadut ta'ziril asbab. Mana? Kasyirkil falasifati, seperti syirik falasifah tadi. Syirkul asbab le. Wat tabai'iyyin wa man tabi'ahum ala zalika. Syirik falasifah. Mana mazhab tabi'iyah, mazhab ta'liliyah. Sanilah. Mazhab tabi'iyah, mazhab ta'liliyah. Api tabiat dia membakar. Kerana api kita dapat kebakaran. Ataupun api Allah Ta'ala jadikan pada dia power yang mampu membakar. Semua tu syirik belaka tu dah. Syirik belaka tu. Cuma hak terakhir tadi tu je khilaf. Syirik tu kufur ke tak? Khilaf ulama. Sebab dia kata Allah jadikan power pada api, mampu api tu membakar. Sebab dia kata Allah lagi menjadi. Ada ulama kata tak kufur, tapi berdosa, sesat. Ya, tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tiap-tiap kufur tentu sesat. Tapi ingat, ulama wara an-nahri dia panggil. Ulama belakang sungai Furat. Mana? Ulama Turkmenistan, Tajikistan, kok tantang ni, Uzbekistan, Samarkand, tu. Tu ulama Maturidiyah kebanyakannya menghukum kafir lagi siapa yang etikad lagu tu. Lepas tu hak betul lagu mana hak sat ni? Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang secara adat, sah menyalahi. Itu. Di sisi kita makan Panadol, Allah jadikan sembuh
secara adat sah menyalahi. Sah menyalahi. Nah, di sisi kita minum air, Allah jadikan hilang dahaga, secara adat sah menyalahi. Di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk, pada adat sah menyalahi. Boleh. Pasang aircon panas lagi. Boleh. Tak ada masalah. Atau tak ada aircon sejuk. Boleh. Boleh. Genting helm. Siapa pasang aircon? Orang gila pasang aircon. Sejuk getar-getar. Boleh. Tak ada masalah. Tu akidah betul. Itu betul-betul tauhid. Itu betul-betul muwahhid. Di sisi kita naik kereta, Allah jadikan kita sampai pada adat sah menyalahi. Sah menyalahi. Naik kereta, tekan minyak, laju, tak ada masalah, berik ke apa. Tapi tak siapa. Boleh jadi? Boleh jadi aksiden tengah jalan kan? Betul tak? Sebab kita ikhtiar. Iradat kita hanya pilih, kudrat kita hanya usaha. Kudrat Allah yang menjadi, yang mencipta, iradat Allah yang menentukan pilihan kita. Gitu. Nah, kita pilih ikhtiar, kita pilih nak selamat. Betul tak? Semua orang nak selamat, drive, betul? Tak ada orang niat sahaja aku bawa kereta biar aksiden selok kera aku. Ada gitu? Tak ada. Semua orang nak selamat bawa kereta. Tapi ada juga aksiden, betul tak? Betul, berhati-hati ni di jalan raya, sigena. Tak cukup sigena tangan keluar ke ni. Nak oyak kata dia nak seleko. Lalah kali pau mari lagi cabut tangan. Nak aku mana? Tu nak ayat kata kita hanya ikhtiar usaha, tidak memberi kesan, tidak memberi bekas pada manfaat mudarat. Hanya Allah yang menjadi, mencipta dan menentu. Kalau kita pergi lagu ni sama, kita tauhid. Pakai ubat tak apa. Tak apa. Kemudian satu lagi, jangan cepat tuduh saudara kita pula syirik, jangan. Lama kita tengok tadi kawan kita demam, duk buku. Duduk sejak tengok, sehat dah. Nah, dia pun kata ke kita, sehat alhamdulillah. Makan panado 2 butir, cabut coh nyakit. Dia cakap lagu tu. Jangan pula kita, ente syirik ente. Syirik. Jangan. Ada juga orang panggil terlampau tauhid. Bukan terlampau tauhid. Perasan diri itu tauhid. Ada? Dia tak boleh. Kena kecek tu Allah belaka. Tak perlu gitu. Hati kita ni, korenahnya duduk dalam hati. Iktikad ni duduk dalam hati. Nah, kita makan dah nasi kabu 2 pinggir tadi. Lepas tu saya kita mai ajak, mak pergi makan nasi. Kenyai dah makan nasi kabu 2 pinggir. Makan nasi kabu kenyai dah. Makan nasi kerabu 2 pinggir. Maknanya kita kata kenyai tu mari daripada nasi kabu 2 pinggir. Nah, jangan pula kata syirik awak ni, ngucap balik. Ngucap siap. Wah, apa ngucap? Dah awak kata mak kenyai makan nasi 2 pinggir ni, nasi kabu. Syirik tu. Allah jadikan kenyang. Tak payahlah cakap lagu tu. Memelah dia etika Allah jadikan kenyang, tetapi cakap ni secara ada. Nah, mak mari ke apa masjid? Allah yang menyampaikan saya di sisi saya naik kereta. Tak payah cakap lagu tu. Tak payah cakap kita. Hak tadi tu duduk dalam hati kita. Tak? Hak kita cerita tadi tu duduk dalam hati kita. Ada pun cakap tak ada. Mari ke apa masjid? Main dengan motor, ingat main kereta nak topeng, gitulah, tak apa. Sebab dia Zaid, Muhammad, Abdullah, Khalid, Selamat, mukmin, muslim lah ke, husnuzan. Jangan kafir awak ni, syirik ni. Nak mari dengan kereta, siapa yang masjid dengan kereta, bukan Allah Taala yang menyampai. Jangan lagu tu lah. Lama sikit-sikit Allah belaka. Mari mak makan nasi. Alhamdulillah, dengan di sisi saya makan nasi kerabu 2 pinggang, Allah jadikan kenyang serta sah menyalahi pada anda. Tak payah cakap lagu tu, tak payah. Hak tu tadi tu pegangnya i'tiqad, mu'taqadat, benda hak kita sipu dalam hati kita. Adapun kita bercakap ni, bercakap di atas jalan ada. Cakap lagi. Jadi kalau lagu ni, kalau dia tanya, gapo amalan syirik masyarakat moden? Kalau tak mengaji tauhid, banyak benar lah syirik ini. Naik kereta pun syirik, makan nasi pun syirik, telai penado pun syirik. Gitu Kalau tak mengaji tauhid. Tapi kalau mengaji tauhid, bawa kereta tak apa, muwahhid. Makan penado tak apa, muwahhid. Tu gitu. Sebab tu jangan kita cepat menuduh syirik kepada saudara kita.
dan kita sendiri pastikan kita benar-benar mentauhidkan Allah. Orang lain ni dia cepat nak kata orang lain syirik. Khabar-khabar dia sendiri tidak tauhid ke Tuhan. Dia dah hak musyrik. Ha ni yang kita bimbang. Nah, dengan saudara se-Islam kita, kita kena sangka baik. Mana dia ada iman, qarinah dia iman. Sebab tu kita baca hadis gapo tak boleh tak faham kepala otak sendiri tak boleh. Dalam hadis kata contoh, man 'allaqa 'azimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung azimat, maka syirik dia. Jangan tu kita kata orang gantung, mak tengok ada ayat Quran syirik semua ni. Ayat 1000 dinar kata syirik. Jangan. Nah, Nabi bercakap tu supaya kita beringat ala sabilil ihtiyat dia panggil. Atas jalan beringat-ingat. Nak gantung ayat 1000 dinar gantung. Tapi jangan etika ayat 1000 dinar ni yang memberi rezeki. Jangan. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Kita gantung tu nak ambil berkat saja. Masuk pejabat tengok ayat 1000 dinar boleh tak dabur ayat Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah Taala bagi kelepasan daripada segala kesusahan. Nah, dan Allah Taala berikan rezeki daripada pintu yang dia tidak suka-suka. Ha itu. Maka dia pun takwa. Apa? Jaga apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Itu makna takwa. Nah, dengan sebab tu Tuhan bagi rezeki. Maka sebab tu bila dia jadi jutawan, wartawan mari interview. Tan Sri, cuba bagi tahu macam mana titik Tan Sri boleh jadi jutawan. Dia kata semua ni rezeki daripada Allah. Kayak gitu. Kan dia kata, mudah je. Ni 1000 dinar ni entah gantung dia bagi rezeki kita. Kalau lagu tu memang musyrik sungguh. Jangan main dah. Walau ayat Quran pun musyrik. Nah, Allah tak boleh kata gantung ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar lah yang memberi kita kaya, jutawan, rezeki. Memang musyrik sungguh. Nah, tapi tak ada lagu tu, orang mukmin tak buat lagu tu. Betul tak? Dah. Jadi kalau tak faham, sila hari bulan dia gitu tuduh orang Islam syirik belaka. Ini bahaya. Nah. Macam saya duk sama buat contoh, kita makan Panadol. Dengan orang Cina makan Panadol sama tak? Sama je cara. Sama. Panadol yang dijual di farmasi itu dia ada Panadol muslim, non muslim gitu. Ada. Panadol tu juga. Betul tak? Cara makan sama ke mulut tak? Sama. Bukan kata orang kafir makan kat mulut, kita kena sumbat kat punggung. Apa? Jangan tiru, tak boleh. Kena lain. Tak sama Sama je. Jadi kalau kita kata barang siapa makan Panadol, maka sesungguhnya syirik dia. Kalau orang mengaji, dia faham. Ustaz cakap tu supaya kita beringat. Jangan sampai kita makan Panadol seperti orang musyrik. Mana? Orang musyrik makan Panadol, memang dia i'tikad Panadol yang memberi sihat. Kita makan Panadol, bukan Panadol memberi sihat. Allah yang menjadikan sihat. Itu. Maka makan Panadol tak ada masalah. Tu. Jadi kena cerdik juga. Tu lagu tu dah. Jadi mudah-mudahan apa kita dengar pada malam ini jadi manfaat untuk kita semua. Nah, supaya kita ni menjauhi syirik dan mendekati tauhid. Sangat besar. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Tu sebut dalam Quran kan. Wa iz qala Luqmanu libnihi, dan ingat ketika mana Luqmanul Hakim kata ke anak dia, pesan ke anak dia, wa huwa ya'izuhu, dan padahal dia tu memberi peringatan kepada anak dia. Dia kata mana? Ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, jangan kamu menyengutukan Allah. Sebab apa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu ialah kezaliman yang sangat besar. Habis. Kemudian yang terakhir tadi, bagi 5. Yang terakhir tak ada belaklah syirik khafi itu. Syirik khafi itu. Dia sebut lagi tak ni dia panggil syirkul aghradi, dia panggil. Syirik tujuan. Apa syirik tujuan? Al-amalu li ghairillah. Al-ibadatu lillah. Ibadatu lillah, tapi li ghardi ghairillah. Ibadat kepada Allah, tapi gharak tu lain pada Allah. Itu riya, ujub, sum'ah dan takabur. Jadi daripada nen ni, pak hak mula-mula sepakat ulama kafir.
Nah, dah sepakat. Ulama sepakat kafir. Hak pak mula-mula. Yang keenam, tidak kufur, hanya berdosa, maksiat, asi. Kemudian yang kelima tadi itu, siapa yang i'tikad ilat dan tabiat, kafir. Siapa yang i'tikad kuwah dijadikan oleh Allah, khilaf pada kufur dia. Dah. Jadi mudah-mudahan kita dapat menjauhi pegangan-pegangan yang boleh menyengutukan Allah, supaya benar-benar kita ni termasuk orang yang dapat berjumpa dengan janji baik daripada Allah Ta'ala akhirat esok. Mana Tuhan sebut dalam Quran? Nah, Tuhan kata, mana-mana orang yang nak berjumpa dengan janji baik Allah. Nah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nah, faman kana yarju liqa'a rabbih. Mana-mana orang yang rajah harap nak berjumpa dengan janji baik Allah akhirat esok, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal yang baik. Amal yang baik ni i'tiqad yang baik ahli sunnah wal jamaah. Ibadat dia, munakahat dia, muamalat dia mengikut bagaimana yang diajarkan oleh a'immah mazhab, para imam mazhab. Dan hati dia juga baik, qalbun salim, tidak ada orang panggil sifat-sifat yang dicela. Nah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dalam ibadat dia dengan selain daripada Allah satu pun jangan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, benar-benar kita mentauhidkan Allah, dan kita tidak mensyirikkan Allah, dan kita tidak cepat menghukum saudara semuslim kita dengan musyrik, dan kita menjaga iman kita biar benar-benar kita ni tauhid. Nah, apa rasa cukup setakat tu? Pukul berapa dah ni? Pukul 9.30 ni. Kalau nak lagi pun boleh. Takutnya ambo sore duduk sini ni mau pakat balik lah ke? Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.